Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Kata perintah. Tajuk usah dibuang. Murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 halaman 56. Dalam pembelajaran ini, kita akan membina ayat menggunakan kata perintah dan frasa. Kata perintah. Apa itu kata perintah, murid-murid? Pernahkah anda mendengar kata perintah? Dan bagaimana contoh ayat kata perintah? Baik, kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arahan. Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Kata perintah boleh ditambah partikel lah di belakangnya. Okey, antara tindak balas yang terlibat ialah larangan, di mana situasi untuk menegah seseorang daripada melakukan sesuatu. Okey. Dalam keadaan ini, perkataan jangan dan usah digunakan. Jadi murid-murid bila berjumpa ataupun terdapat perkataan jangan ataupun usah, ia merujuk pada kata perintah jenis larangan. Baik, yang seterusnya, permintaan. Untuk tindak balas terhadap permintaan, situasi di mana memohon pertolongan dan membuat permintaan. Dalam situasi ini, kata seperti tolong, minta dan harap digunakan. Untuk tindak balas seterusnya adalah silaan. Okey, tindak balas terhadap silaan di mana kita mempersilakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasa ayat yang digunakan ialah sila jemput. Baik, terus mari kita sama-sama rujuk pada buku teks halaman 56. Mari kita baca sama-sama. Kata perintah. Tajuk usah dibuang. Hanif ke kandang ternakan kambing Pak Longnya. Dia hairan kerana tiada bau hamis di kawasan sekitar. Seterusnya ialah perbualan antara Hanif dan Pak Longnya. Hanif, mengapakah kandang kambing Pak Long tidak berbau seperti kandang kambing yang lain? Pak Long, Pak Long menggunakan batang jagung untuk makanan ternakan Pak Long. Ambilkan Pak Long tong yang kecil itu. Hati-hati membawanya. Jangan terjatuh. Hanif, apakah yang ada di dalamnya, Pak Long? Pak Long, inilah makanan ternakan kambing Pak Long. Pak Long membuatnya daripada batang jagung. Hanif, Pak Long, tolong terangkan cara-caranya. Pak Long, boleh Hanif. Sila lihat mesin ini. Ini mesin meracik. Mula-mula, okey, di situ ada sambungan perbualan antara mereka berdua. Lebih-lebih lagi, Pak Long akan menerangkan proses meracik makanan kambing. Okey, kita ke halaman seterusnya. Okey, dengan melihat gambar yang pertama, terdapat kata perintah sila di situ. Okey, sila menunjuk ayat silaan tindak balas silaan. Okey, frasa ambil mesin meracik. Mesin meracik ambil apa tu? Ambil rumput. Okey, jadi kita boleh bina ayat seperti sila ambil rumput dan masukkan ke dalam
mesin racik. Okey. Arahannya, ambil rumput dan masukkan ke dalam mesin racik. Kita pergi kepada gambar kedua. Okey. Kata perintah, minta. Frasa, pekerja, masukkan. Minta pekerja masukkan rumput tersebut ke dalam tong. Okey. Baik, seterusnya kata perintah tolong, frasa tambahkan aditif. Okey, aditif ialah bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam makanan ternakan yang bertujuan untuk menggalakkan tumbesaran ternakan. Maksudnya alat ini menggalakkan tumbesaran. Jadi tubuh badan haiwan tersebut akan lebih besar. Dia penggalak pada tumbesaran. Baik, tolong tambahkan aditif untuk dicampurkan dengan rumput. Okey. Baik, gambar yang keempat. Okey. Usah. Kata perintahnya usah. Frasa proses pemeraman. Kita lihat ni ialah tong. Tutup penutup tong. Okey, jadi ayatnya usah buka penutup tong semasa proses pemeraman. Baik, seterusnya murid boleh merujuk halaman 60 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Okey, aktiviti 6 lengkapkan teks menggunakan kata perintah yang diberikan. Tajuk akuarium fiber. Imran melihat cara Pak Longnya menternak ketam nipah menggunakan akuarium fiber. Okey, untuk ayat yang menggunakan kata perintah yang pertama, okey, kita akan gunakan kata perintah sila, frasa yang diberi, akuarium fiber. Okey, apa yang kita boleh lihat di sini ialah aktiviti membersihkan. Okey, dia menunjukkan tentang Imran membersihkan akuarium. Oleh itu, ayat di sini ialah sila bersihkan akuarium fiber sebelum memasukkan ketam. Seterusnya untuk gambar kedua, kita lihat gambar di sini. Jangan risau, boleh hidup. Bolehkah ketam ini hidup di dalam air paip Pak Long? Ini adalah jawapan. Kita menggunakan kata perintah jangan, frasa boleh hidup. Jadi ayat di sini, jangan risau, ketam boleh hidup di dalam air paip. Bekas ini ada tapisan untuk memastikan air sentiasa bersih. Gambar ketiga. Kata arahan. Kata perintah minta, frasa makanan. Kita lihat Pak Long macam mengarahkan. So dia meminta. Dan di sini makanan untuk ketam tersebut. Jadi ayat yang perlu dibina di sini ialah minta Imran ambilkan makanannya di situ. Ayat yang ada di bawah tak nampak Pak Long hendak memberi ketam ini makan. Ketam ini tidak boleh dibiarkan lapar. Untuk gambar yang seterusnya, tolong penutup. Penutup harap rapat. Maksudnya kita akan tutup penutup ni dengan rapat. Jadi ayatnya, tolong Pak Long angkat penutup akuarium. Nokta. Harap tutup dengan rapat.
Okey, jadi begitulah sedikit perbincangan untuk membina ayat yang menggunakan kata perintah. Baik, tugasan untuk hari ini, pertama murid membina ayat menggunakan kata perintah dalam buku latihan bahasa Melayu merujuk fail nota yang cikgu lampirkan. Yang kedua, melengkapkan teks menggunakan kata perintah yang diberikan dalam buku aktiviti bahasa Melayu jilid 2 halaman 60. Okey, diharap murid-murid jelas dan dapat membuat tugasan yang diberi dengan jayanya. Sekian, terima kasih.